Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam sejahtera. Selamat bertemu dan salam di alam maya. Khususnya kepada pelayar-pelayar yang berkesempatan bersama saya pada malam ini. Apa khabar saudara? Hari ini adalah hari pertama bermulanya tarikh PKP Total Lockdown. Bolehlah catatkan dalam diary saudara ya, dalam saudara Man JB, khabar wow. Hari ini bermulanya PKP kita ya saudara. Sahabat Ibrahim, saudara Mustafa Ilyas, catatkan dalam diary saudara. Fui, how are you? Azlan Yusof, Roslila, Mi, Faizal Acoy, Yusun Pin, how are you? Nice to see you. Alan J. Hajidin, SG Tan, apa khabar saudara? Syukur Jamil, Hamdan, Harimau Berantai, Lockdown atau Smackdown? Tak tahu lah saya nak kata apa. Saudara Abaria Bakar, terima kasih. Hidup UMNO ya. Saudara Haji Azhar, Saudara Adi Nur, Yop, Saudara Muhammad Fauzi, Buang, Openg Temu, Yop Nazir, Susilawati, Samsul Anwar, Gama Awang, Saudara Ahmad Mahaini. Terima kasih saudara, teruskan like and share. Dan sebab malam ni panjang sangat, banyak benda yang saudara suruh saya ulas. Ada benda yang saya tak dapat ulas, mungkin saya bacakan ataupun saya ulas malam besok. Sebab hari ni kita nak bercakap tentang total lockdown dan juga perutusan yang amat berhormat Tan Sri Perdana Menteri semalam saudara ya. Tapi bagaimanapun seperti biasa, saya harus memberi pencerahan tentang apa yang saya dapat daripada Kementerian Kesihatan berhubung dengan kedudukan COVID-19 yang mengakibatkan kita berada dalam keadaan terkurung di rumah sendiri. Total lockdown katanya. Baik saudara, hari ini tanggal 21 Syawal. Aduh, semakin jauh kita meninggalkan bulan Ramadan saudara. Dan hari ini hari Selasa 1 Jun 2021. Dan ternyata semalam ingatkan ada kelegaan hari ini. Rupanya hari ini dalam keadaan total lockdown pun jumlah mereka yang dijangkiti oleh virus corona berterusan meningkat. Semalam 6,824, hari ini 7,152 yang mengundang 71 kematian. Jumlah kematian terkumpul adalah 2,867. Kita turut merakamkan bala sungkawa, kesedihan yang amat sangat kepada mereka yang kembali ke pangkuan ilahi disebabkan oleh jangkitan virus corona. Sebab itulah kalau boleh kita sentiasa menjaga kesihatan kita, menjaga kebersihan diri, kita jaga keluarga kita saudara ya. Baik. Di Perlis hari ini alhamdulillah, dalam saat-saat kita seriau peningkatan di Perlis hari ini sifar kosong, tidak ada jangkitan di Perlis. Begitu juga di Kedah ada penurunannya yang begitu ketara. Semalam 464. Ini mana pula ni? Semalam 464, bukan saja line saya diganggu, komputer saya pun diganggu saudara. Semalam di Kedah 464, hari ini 236. Di Pulau Pinang tak seronok, tak cerai. Mamu, combi-combi yang lawa-lawa duduk rumah cek. Jangan keluar rumah sebab di Pulau Pinang ada peningkatan. Semalam 328, hari ini 400 cek. 400 cek, bukan sikit. Jadi jaga kebersihan, jaga diri, jangan sekali-kali keluar rumah, duduk di rumah. Makanlah apa yang ada. Tak payah pergi nak pergi cari apa nasi kandang apa semua tu. Kemudian lepas ni besok boleh, insya-Allah kita sihat badan boleh cari lagi makanan insya-Allah. Jadi jaga kebersihan, jaga keluarga kita ya. Guardian Lion. Give up. Kenapa tu bendera putih pula dah Guardian Lion. Jangan gitu saudara. Teruskan memberi pencerahan saudara. Di Perak juga Alayub ada. Yang ini tentulah Epid One Labor menjerit ni. Dah tak ada waktu dah dia kalau gini dia melihatnya. Perkembangannya meningkat. Pokoknya apa benda banyak apa benarnya. Yo. Semalam 255 dah lega. Memanglah kenaikan semalam tetapi ingatkan lega lah tak tinggi sangat. Hari ini terus melonjak 387. Apa cekihnya? Ni bahasa orang Perak kan saudara. Apa cekihnya? Banyak benar tabako teman tengok benda begitu. Di Perak 387. Dan di Selangor ada penurunan tapi tak banyak. Semalam 2,111, hari ini 2,068.
Cuma di wilayah Persekutuan meningkat balik. Semalam 387. Hari ini wilayah Persekutuan. Tak tahulah daerah mana begitu banyak, begitu tinggi. Jumlahnya adalah 817 di wilayah Persekutuan. Wilayah Persekutuan ni daripada Selayang bawa sampai pergi ke Keramat, ke Bangi, ya saudara, di simpang antara Shah Alam, antara Putrajaya dengan Bangsa. Itu kawasan wilayah Persekutuan. Di Kepung, tak terkepung lah macam ni nampak gayanya. Sebab peningkatan hari ini dah 817. Tinggi. Putrajaya turun semalam 28, hari ini 18. Begitu juga Negeri Sembilan. Aduhai, Jang, kau mana ni? Macam mana ni kau? Saya dah bagi tahu jangan keluar rumah. Kau jangan merayap. Tak ada gunanya merayap. Tak ada apa. Kedai-kedai tutup. Kilang-kilang patutnya tutup. Kau duduk rumah berehat sama keluarga. Ni masanya kita ni duduklah le. Aduhai. Janganlah kita merayap sana, merayap sini. Sebab Negeri Sembilan meningkat. Semalam 253, hari ini 397. Jang. Oh, Jang. Jaga kebersihan diri. Jaga penjarakan sosial. Jangan merapat dengan orang. Tak tahu. Jadi kalau beli barang apa semua tu balik rumah bersih. Sentiasa mandi, sentiasa pakai sabun. Tak boleh dah sekarang ni. Ni kita ni dalam peperangan dengan virus corona. Musuh kita tak tahu dari mana. Tiba-tiba mendatang saja. Saudara, di wilayah Persekutuan, di Negeri Sembilan, 357, Melaka. Alhamdulillah. Orang Melaka. Semalam 352, hari ni 249. Okey lah tu, turun lah. Biar susut. Pastikan jaga kebersihan, duduk di rumah. Tak payah nak mana-mana keluar pun. Melaka pun bukan besar, mana pun kecil je. Jadikan Melaka tu macam mana di Perlis. Perlis dah sifat, sepatutnya Melaka. Hari ni Melaka 249. Di Johor juga nampak gayanya ada sedikit turun. Dia punya gelembungnya, tapi tak begitu banyak. Sebab semalam 489, hari ni 431. Itu di Johor. Orang Johor, jaga tu. Saya tak tahu, bukan di Muar ni. Ini mesti kawasan mungkin di Batu Pahat, di Pasir Gudang. Ini kawasan-kawasan kilat. Begitu juga di Pahang. Pahang, Alhamdulillah, ada susutnya. Semalam 219, hari ini 190. Di Terengganu, semalam 204, hari ini 198. Di Kelantan juga, Alhamdulillah, sudah mula menampakkan tanda-tanda pengurangan. Tapi gelembungnya masih tinggi lagi, saudara. Di Kelantan semalam 695, hari ini 531. Berusahalah. Mek, Cik, Awek, Sain, tak saya nak keluar rumah dah. Duduk di rumah, jaga saudara. Rawatlah cinta kasih bersama keluarga. Bukan nak ini apa-apa. Semua duduk rumah, makan apa yang ada. Tak payah nak cari itik serati ke, nak pergi cari kuih Cik Mek Molek ke, pasar-pasar. Tak payah, duduk rumah. Saya berharap teman-teman di Kelantan jaga kebersihan, Saudara Azmi. Jangan merayau. Itulah Saudara Ali Jasir kata jangan merayau. Saudara Anwar Ibrahim, apa khabar saudara? Saudara Azman. Di Sabah, ini tak sedap. Musim pesta gawai dah bermula hari ini, semalam hari ini. Nampak gayanya saya khawatir sebab bila ada pesta gawai tu, maka tentulah ada perayaan. Jadi ramai, tak perlu. Kalau orang Islam boleh tidak bertemu keluarga di Aidilfitri, orang Sabah dengan Sarawak pun kena duduk di rumah. Sebab saya melihat trennya di Sabah, semalam 207, hari ini sudah naik balik 318, dan cuaca di Sabah pun bukan baik. Musim-musim begini, musim-musim sejuk, hujan dan sebagainya. Dan begitu juga di Labuan, masih lagi 162. Dan di Sarawak. Sarawak juga mungkin dalam pesta gawai ini semalam 654, hari ini naik 703. Jadi saudara, keadaannya di Sarawak. Dan saudara, saya nak pesan kepada saudara juga, sekarang ini musim panas. Walaupun saya nampak bendung, tak nampak matahari, tapi habanya terasa. Saya sendiri pun terasa dah hari ini 3 kali masuk bilik air mandi. Mandi je, sejukkan badan. Saudara, kemudian yang paling penting saudara, pastikan saudara boleh membuang air besar. Ini penting sebab bila badan kita panas dan sebagainya, kita susah nak buang air besar, dan ini boleh menambahkan heat kita. Saudara, jaga diri, jaga kesihatan, jaga keselamatan. Haji Jasin, Saudara Haji Jasin Abdullah berpesan pada teman-teman semua. Datuk ajak netizen ramai-ramai ke FB Datuk Zaid, desak segerakan tarik sokongan pada PEN. Saudara sabar lagi. Saya akan santun sebentar lagi saya. Tak sabar-sabar orang UMNO ni.
Warga UMNO ni lain tak ada. Kira nak tarik aja. Sabar saudara. Dan jadi saudara, ini saya memberi pencerahan ini supaya pertama kali minum air masak. Ataupun kalau boleh pergilah ke kedai apa perubatan, minta beli apa ini. Saya minum ni. Apa ini apa ada ni untuk daily cleanse, untuk kita detox perut kita. Saya berbual dengan teman-teman yang Toke Sensei lah. Dia kata Sensei perubatan Cina, mereka yakin bahawa penyakit itu banyak datangnya daripada dalam perut. Kalau perut kita bersih, maka insya-Allah penyakit ni susahlah nak merebaknya dalam badan kita, bukan untuk orang. Jadi saudara pastikan saudara sentiasa boleh minum banyak minum air, boleh buang air kecil dan buang air besar. Makan buah-buahan. Makanlah buah-buahan tempatan yang mengandung vitamin So itu tadi pencerahan tentang kedudukan COVID-19 yang masih lagi tidak berkurangan saudara. Bersama-samalah kita menjaga keluarga. Saya lihat nampak-nampak gayanya bahawa kita lah menjaga keluarga kita. Baik saudara. Teman saya daripada Kota Baru, Kelantan menghantar kiriman dah 3-4 hari dah dulu. Hari ini saya nak baca sedikit tentang tazkirah pendek saudara ya. Sebab ini adalah musibah yang diturunkan katanya. Wabak ini memang musibah yang Allah SWT turunkan untuk mengingatkan manusia yang terus-menerus leka. Jadi kita ambil mudah dengan hukum Allah dan kita tak berusaha bersungguh-sungguh untuk menghalang kemungkaran yang berlaku. Contohnya, orang macam seperti Sajat katanya mempermainkan agama dengan caranya sendiri. Fitnah di antara sama para pemimpin kita sendiri kerana kepentingan peribadi dan kerana gilakan kuasa. Kita ni sepatutnya bersyukur dan berterima kasih pada Rasulullah SAW yang berkat doanya kepada Allah SWT supaya umatnya tidak ditimpa bala musibah seperti bala umat Nabi Nuh alaihissalam dan umat Nabi Lut. Ini kiriman dari agak cantik kirimannya. Kadang-kadang katanya Allah SWT ingin menguji untuk melihat bagaimana manusia mengambil pendekatan jalan keluar dari musibah ini. Adakah kita akan insaf dan adakah kita lebih berusaha mendekatkan diri padanya, atau kita mengambil jalan yang makin jauh dari hukum Allah. Fikir-fikirkanlah saudara. Memang dari zaman dahulu lagi, bila umat ditimpa ujian dan musibah, mereka saling menuding jari. Tapi ingatlah pesan Rasulullah SAW. Jika berlaku sedemikian, berbaliklah kepada agama, Quran dan sunnahnya. Jangan dibelakangkan hukum-hukum Allah SWT. Contoh, kita lihat di Turki yang tidak pernah menutup rumah Allah. Sepatutnya rumah Allah jadikan tempat kita berdoa, kita berjemaah. Kerana Allah SWT cepat memakbulkan doa yang berjemaah. Tapi kena ikutlah SOP. Janganlah ditutup masjid ni. Ini pandangan beliau. Jadi generasi kita makin jauh dari Allah. Hatinya, dengan perasaannya, dengan sendirinya generasi kita juga semakin terbiasa dengan tidak bersolat jemaah. Terutama solat Jumaat. Kita ini ditakdirkan hidup di akhir zaman. Banyak ujian khususnya untuk umat Islam. Belum lagi datang ujian Dajjal yang sah-sah. Dah semua umat Islam nanti takut untuk ke rumah Allah nanti. COVID ini ujian Allah. Merupakan ujian awal untuk kita sebagai umat Islam mempersiapkan diri untuk menghadapi yang lebih besar. Kemarau yang berpanjangan sebelum Dajjal kembali ke bumi untuk menyesatkan umat Islam. Kenapa kita tak berfikir sedalam-dalamnya terhadap ujian Allah SWT? Sebijak manapun akal manusia, Allah SWT letakkan keterbatasannya supaya manusia itu sedar kuasa Allah SWT tiada keterbatasannya. Kembalilah pada hukum Allah SWT. Berdoalah padanya sungguh-sungguh. Kerana virus ini adalah sebahagian dari tentera Allah yang sedang menyempurnakan tugasnya untuk membersihkan bumi dari perbuatan manusia. Hanya Allah SWT sahaja yang berkuasa memanggil pulang tenteranya. Berdoalah. Berjemaahlah wahai umat manusia akhir zaman. Tak perlu kita bertelagak sama kita. Terima kasih sahabat. Anda terlalu rapat dengan saya. Apa yang anda nyatakan ini memang bertepatan. Teman saya di Kota Baru, Kelantan dah. Jadi apa saudara, ini e-commerce mungkin malam besok saya buat pencerahan. Hari ini tak dapat lagi sebab saya tak tahu macam mana pengantarannya. Saya tak mahu nanti bila saudara berhubung, saudara berpesan dan sebagainya, mungkin tak dapat barang apa semua. Suadi, mau ni macam mana ceritanya? Curan Umen. Saya mengambil pendekatan begini, ya saudara.
Kalau mereka sebagai bloggers ataupun sebagai YouTuber, saya tak mau mencampuri. Jadi itu urusan mereka dengan undang-undang. Jadi saya cuba untuk mengelakkan diri saya untuk terjebak dalam polemik. Memang ramai teman-teman kadang-kadang yang mengajak saya untuk berpolemik. Kita bukan untuk mencari perbalahan sama kita. Yang saya cari adalah kedamaian untuk manusia. Kita adalah warga cinta damai. Saudara seni keringat, terima kasih. Saudara Muhammad Abu Bakar, masjid tak ditutup, masjid masih dibuka tapi dengan jumlah jemaah yang terhad, ya. Ya betul, saya setuju dengan pandangan saudara itu. Okey saudara, salam impian moratorium dan kumpulan wang simpanan pekerja RM10,000. Jadi kali-kali kita pesankan kepada kerajaan, pimpinan kerajaan, berbelanja tanpa had, negara bakal bankrupt. Sebab itu kita minta lah supaya parlimen bersidang supaya ada dia punya check and balance, timbang dan semak. Tuan Aman, apa khabar saudara? Tajuk pencerahan saya malam ini adalah rancang di Putrajaya kian kucar kacir. Putrajaya sekarang ini kian kucar kacir. Bagaimanapun sebelum saya memberi pencerahan, kita santun dulu apa kata Pak Nazir dalam 2 rangkap pantunnya. Pak Nazir dari Perlis kata, Pak Nazir, sambal bilis lemak pari, balik bersiar, seleranya kena. Hasrat kapitalis, utama diberi, marahan dibiar, diserang corona. Ini beliau mengkritik pimpinan. Jangan kita memikirkan soal kapitalis. Akhirnya, warga marahan diserang ke corona. Ini beliau menjadi, dan saya nampak gayanya, Pak Nazir dah mula marah. Dia tidak begitu senang dengan kepimpinan yang memutuskan kilang-kilang dibuka dan sebagainya seolah menyantuni warga kapitalis. Sedangkan itulah punca merebaknya virus corona. Sebab itu dia kata hasrat kapitalis utama diberi, marahan dibiar, diserang corona. Katanya lagi, orang Kudat tinggal di Kuantan, semangatnya kuat mencari kerja. Untuk beribadat, banyak sekatan. Gedung maksiat, disantun dipuja. Ini saya yakin waktu Pak Nazir menulis pantun ini sebab heboh cerita tentang waktu yang berhormat Datuk Seri Sabri membuat pengumuman semua tutup apa semua PKP, tiba-tiba dia dengar bahawa Genting Highland masih dibuka kasino. Jadi dia pun menzahirkan kebosanannya melihat manusia ini tidak henti-henti melakukan kebejatan dan kemaksiatan. Sebab tu dia kata untuk beribadat banyak sekatan. Nak bersembahyang Jumaat pun tak boleh lah apa semua. Tapi gedung maksiat disantun dipuja. Terima kasih Pak Nazir. Cara Pak Nazir menegur begitu berhemah, cantik bahasanya. Begitu jugalah saya harapkan saudara. Ya saudara, kalau saudara berkomunikasi dalam ruangan saya ini, gunakanlah bahasa yang molek dan cantik. Hanya kepada Allah Azza wa Jalla kita semua berserah diri, berserah harap segala pengharapan. Saudara Haji Jasin di Abdullah. Jadi saya ingin memberi peringatan kepada saudara, sangkut pula tak apalah saudara boleh tengok dalam YouTube nanti. InsyaAllah admin saya akan menyiarkannya nanti. Jadi saya ingin berperingatan mereka yang menyunting semula live yang saya lakukan dan masuk ke dalam channel YouTube anda ataupun dalam Instagram ataupun dalam saluran-saluran Facebook dan sebagainya, semua itu merupakan tanggungjawab anda. Saya tidak bertanggungjawab atas sebarang suntingan ataupun sebarang komen yang bukan daripada halaman saya. Ingat ya, halaman saya Amir Hijaz Fans. Jadi setiap suntingan itu adalah tanggungjawab anda. Sebab saya tidak berkemampuan untuk menyantuni setiap tulisan dan setiap yang tersiar. Cuma saya mengharapkan dalam kita berbicara, seringkali kita harus mengutamakan kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Kadang-kadang ada kata-kata saya yang mungkin menyinggung perasaan pada teman-teman pelayar. Saya mohon maaf. Sebagai manusia tidak lari dan buat persiapan. Tapi bagaimanapun, sebab selalu saya katakan, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Anda kemukakan pandangan anda, saya kemukakan pandangan saya. Jadi pada teman-teman, tak payahlah nak berdendam dengan saya. Saya tak ada apa pun. Bukan saya mengejar jawatan. Bukan saya membenci, saya tak pernah berbenci. Saya tidak pernah mewujudkan kebencian di hati ini terhadap sesama insan. Bagi saya, harus saya santuni anda. Sebab itu, kita gunakanlah bahasa yang terbaik bila kita berkomunikasi.
Cuma waktu ini saya ingin memberi peringatan pada teman-teman yang membawa kereta, yang berjalan waktu siang, bukan waktu masa selepas pukul 8 malam. Seandainya anda melalui sekatan jalan raya, tolonglah, santunilah abang-abang ataupun anggota pasukan keselamatan. Tak kisahlah sama ada dia datang dari rela ke, ataupun daripada pasukan polis ke, ataupun pasukan tentera ke. So jangan kita nak tunjuk, kerana kadang-kadang kita ada pelepasan, dapat surat pelepasan daripada menteri dan sebagainya, kita nak tunjuk lagak. Tak usahlah. Kesian mereka. Santun mereka. Jadi bila berhenti, kita berhenti, buka ini skrin kereta, ucapkan selamat tengah hari, selamat petang, selamat pagi kepada anggota kawalan keselamatan ini, dan berilah senyuman supaya memberi semangat kepada mereka untuk bertugas dengan baik. Mereka melaksanakan tugas dengan baik untuk keselamatan kita semua. Apa yang dilakukan oleh mereka bukan untuk diri mereka. Siapa nak berpanas, berhujan di tengah-tengah panas, di tengah-tengah jalan begitu, saudara. Jadi jangan kita tunjuk kesombongan kita. Saya nampak ada beberapa kes yang saya dalam ni, tak kisahlah sama ada anda bersama ada keturunan Melayu ke, India ke, Cina ke, kena ingat kita warga bangsa yang cinta damai, saudara ya. Jadi kena ingatlah saudara, kehebatan kita, kekayaan kita tak kekal. Akhirnya ke situ juga kita akan pergi. Ingatlah saudara, selepas seorang saya baca hari ini dah 71 orang meninggal. Kita tak tahu bila masanya. Jadi saya minta supaya saudara santunilah teman-teman kita, saudara kita yang bertugas, berpanas, meninggalkan sanak keluarga di tengah-tengah panas. Tolong, berilah mereka semangat dengan mengucapkan kata-kata yang manis. Tapi kalau benda dia, terima kasih cik, selamat malam. Selamat malam dah tak boleh dah sekarang. Jangan nak tunjuk lagak. Tak tangan saya siapa? Saya dapat ni perusahaan. Tak usah. Banyak lain boleh kita buat saudara. Ingat saudara, penghormatan itu datang bukan kerana anda punya pangkat yang besar. Penghormatan sama manusia bukan kerana anda mempunyai kekayaan. Tidak. Penghormatan datang daripada bicara manis anda. Cara anda berbual, cara anda berbicara dengan orang, cara anda menyantuni suatu masalah. Nak tunjuk kuat, ada orang lebih kuat lain lagi. Kalau betul-betul kuat, pergi masuk gelanggang tinju, mungkin dapat 2-3 juta. Tu background belakang tu dah nampak terbalik. Memang ini memang terbalik. Apa ini ASF. Tapi nak buat macam mana? Dia kalau saya terbalikkan ni, saya tak dapat tengok apa yang ditulis sini. Saya terpaksa terbalikkan kamera saya. Saya tak tahu lagi macam mana nak gunakan. Maka macam saya katakan, saya adalah stone age. Orang tua yang tak tahu menggunakan teknologi baru. Terima kasih sudah teguran begitu. Memang ramai teman-teman menegur tu. Tak maaf saudara ya. Baik. Saya juga ingin mohon maaf pada teman-teman. Ada banyak hari ini saya dapat kiriman yang minta saya mengulas tentang kenyataan daripada Panglima Tentera Udara hari ini, kenyataan media daripada Panglima Tentera Udara Diraja Malaysia berhubung dengan pencerobohan 10 buah pesawat terbang yang memasuki perairan negara kita di sekitar kawasan Laut Cina Selatan di Sabah dan sebagainya. Jadi pencerobohan ini berlaku. Anak saya pun minta saya ulas, tapi saya minta mohon maaf kerana saya tak dapat sepenuhnya ceritanya bagaimana, pukul berapa kejadian berlaku, apa misionnya dan sebagainya. Saya tak akan boleh memberi pencerahan yang baik. Jadi mungkin saya minta maaf, mungkin malam besok saya akan memberi pencerahan berhubung pencerobohan. Bagaimanapun kita ini bersyukur pada Allah SWT kerana kita masih mempunyai warga tentera kita, terutama tentera udara diraja yang sentiasa dalam keadaan siap siaga. Dan kita harus mempertahankan kedaulatan bumi kita ini. Kita tak mengizinkan, walaupun kita nak dibandingkan negara-negara luar, kita nak bandingkan dengan Indonesia, nak bandingkan kita dengan Vietnam, nak dibandingkan kita dengan China, memanglah kita terlalu kecil ya. Tetapi bagaimanapun kecil-kecil kita jangan dipersia-siakan, jangan dipandang enteng, sebab kita mempunyai jati diri. Kita menyantuni dengan baik. Kita mengharapkan supaya orang-orang juga, mereka-mereka di bukan jiran-jiran kita juga menghormati sikap kita. Jadi saya minta maaf kerana tidak dapat memberi pencerahan berhubung pencerobohan tentang 10 buah pesawat katanya daripada negara China. Saya tak dapat pencerahan lain lagi. InsyaAllah besok saya akan beri pencerahan saudara ya. Cuma hari ini yang agak ketawa sikit lah saya, sebab semalam saya menyiarkan berita di Manjung. Seorang lelaki Zakaria, kalau silap saya, dia dikenakan saman untuk dikompon sejumlah RM2,000 kerana berada di halaman rumah.
Katanya indai kain, tapi tak tahulah saya, tak semua benar tak benar. Dan pihak polis masih lagi belum membuat kenyataan. Ada polis kawasan Manjung, saya pun tak tahu. Sahabat saya Izmi pun tak menyentuh isu itu. Kalau dia menyentuh pun dia kita dapat tahu apa cerita sebenarnya. Saya cuba berhubung dengan wakil rakyat, tak dapat. Nak tahu cerita sebenar, bagaimana boleh berlaku kalau seorang itu duduk di kawasan halaman rumahnya pun, kalau tak pakai pelitup, maka dia boleh disaman dan saman kompaun RM2,000. Itu semalam. Tapi hari ini, tiba-tiba pula saya tengok jemaah masjid kena angkut dengan kereta polis. Tindakan sekumpulan penduduk menunaikan solat berjemaah di masjid tanpa mematuhi prosedur operasi SOP, standard Perintah Kawalan Pergerakan, membawa padah apabila dikesan oleh pihak polis. Dalam kejadian di sebuah masjid, iaitu di Surau di Pasir Mas, Kelantan, kira-kira jam 9 malam Ahad lalu. Seramai 37 individu dikenakan kompaun dan difahamkan pihak berkuasa bertindak sebaik saja jemaah berkenaan selesai menunaikan solat isyak berjemaah. Jadi okeylah. Jadi pasukan keselamatan kita ni dia tak adalah ceroboh masjid. Memang kalau orang masjid bukan tempat untuk dicerobohi. Itu dia mempunyai dia punya degree dia lebih mulia daripada parlimen. Parlimen polis tak boleh arrest orang. Begitu juga dalam masjid, kalau berlaku peperangan pun orang tak akan berlaku tembak menembak pembunuhan dalam kawasan rumah ini ibadat, sama ada masjid ataupun di gereja ataupun di kuil, sepatutnya tak boleh bergaduh. Sebab itu bukan tempatnya. Kalau berperang pun orang tak akan membunuh dalam gereja, orang tidak akan membunuh di masjid. Sebab itu kita marah sangat kita melihat kalau tentera Zionis boleh menceroboh Masjid Al-Aqsa. Itu sudah melanggar perjanjian NATO, melanggar perjanjian antara bangsa, tak boleh. Cuma hari ini menurut Ketua Polis Daerah Pasir Mas, ACP Nasaruddin Mak Nasir, dalam kejadian sebuah masjid, pihaknya mengambil tindakan kompaun terhadap 28 individu atas kesalahan tidak memakai pelitup. Katanya itu di lokasi sebuah surau. Seramai 9 individu dikenakan kompaun kerana kesalahan yang sama. Jadi 37 orang. Kesemua mereka dalam lingkungan usia 20 hingga 70 tahun. Ada juga jemaah yang terdiri daripada kanak-kanak berusia antara 5 hingga 10 tahun. Tapi kata Tuan Nasaruddin Mak Nasir, Ketua Polis Daerah Pasir Mas, dia kata kita menggunakan budi bicara dan nasihat membenarkan mereka individu di bawah umur. Jadi terdahulu itu memanglah sebuah video tular di media sosial memaparkan sekumpulan individu ditahan dan dibawa menggunakan truk untuk tindakan lanjut. Jadi video yang berdurasi 20 saat ini juga memaparkan jemaah terbabit sedang berselawat ketika menaiki truk di bawah. Jadi bagi saya lah, ini masalah sebenarnya saya. Ini masalah sebenarnya. Saya haraplah pimpinan negara, Kementerian Kesihatan, kalau boleh carilah formula terbaik. Mereka bukan buat untuk nak menyebarkan penyakit. Sebab saya marah dulu apabila COVID-19 ini meledak, bila Ketua Pengarah mengatakan kluster jemaah di Siptalin. Jangan gitu. Secara Islam ini selalu orang, kalau orang pergi ke masjid tu dia bilang adalah suci. Mana ada orang dalam keadaan kotor memasuki masjid? Mereka mesti dalam keadaan wudu, mesti ada air semayang. Insan yang ada air semayang tu tentulah bersih. Dia bersihkan muka dia berkumur, dia bersihkan hidung dia dalam hidung. So jadi bagi saya lah, tak tahulah, ini pandangan saya. Saya bukan menentang. Saya bukan alim sangat, tidak. Tetapi saya rasa carilah satu SOP yang melonggarkan kalau orang nak berjemaah. Mungkin mereka yang berjemaah itu mereka berdoa supaya Allah SWT meredakan dan segera mengambil semua tentera-tenteranya yang terdiri daripada virus corona ini keluar daripada bumi tercinta ini. Kenapa dalam keadaan begini saya pun tak faham lah. Dan saya mohonlah pihak pasukan keselamatan, kalau boleh tu jenguk-jenguk je lah. Jangan tu ambil tindakan ataupun beri peringatan sekali dua. Melainkan kalau mereka engkar, beri peringatan. Jadi kau tengok keadaannya, jangan terus saman. Jadi ini menimbulkan suasana yang tidak baik. Bagi saya, hubungan antara ini pasukan keselamatan, pasukan polis dengan masyarakat. Saya tahu itu di kawasan di Pasir Mas ini, tentulah anggota polis di kawasan itu pun saling kenal mengenal. Mesti mereka kenal juga jemaah-jemaah begitu. Takkan tak boleh bertegur sapa, takkan tak boleh memberi peringatan. Jadi dalam keadaan begini saling mengingatilah, jangan terus saman ya.
Memang kita tahu pihak polis tidak akan berkompromi dan akan mengambil tindakan tegas. Ini memang kita hormati. Tapi kena juga kalau boleh anggota polis dengan masyarakat berpisah tiada. Jadi berkhidmat untuk rakyat, berkhidmat untuk negara, dan masyarakat adalah teman sejati kepada pasukan keselamatan anggota polis. Yang kita cari adalah mereka yang melakukan jenayah. Itu kita cari betul-betul. Kita memerangi jenayah. Tapi kalau bagi pandangan saya secara peribadi, ini mungkin Tan Sri Nur Hisham ada pandangan yang lain. Saya bukan nak menentang, tidak. Tapi saya punya pandangan, saya kata-kata carilah SOP yang terbaik bagaimana kita boleh mengimarahkan masjid. Saya jangan lupa saya. Saya marah pada hari raya tadi. Sebab saya kata kalau gitu, bila azan tu, hayalah solah, hayalah falah, tak payahlah kalau gitu. Sebab kita memanggil manusia untuk kembali ke rumah Allah untuk kita berdoa. Itulah. Jadi saudara khabar bahari, kita jaga agama, saudara khabar bahari. Betul. Kita ni bukanlah kita ni alim sangat. Kita bukan pedagang agama untuk mencari kesempatan. Kita bukan untuk meletakkan agama itu untuk mencari populariti. Tidak. Kita bila masuk ke masjid itu, kita dengan tawaduk kita, dengan penuh keinsafan, bahawa kita adalah insan yang dilahirkan ke dunia ini tidak lain bukan adalah untuk berbakti. Jadi saya haraplah apa terjadi yang berlaku ini di Pasir Mas itu janganlah berulang di sana sini lagi, ya. Jadi kalau bolehlah seboleh-bolehnya. Saya tahu ada tangkapan di sana, ada tangkapan di sini, tak seronok kita dengar. Dan jangan jadi kita dilihat jadi lelucon kepada penganut agama yang lain. Sebab kalau buat begitu orang boleh bercakap, sambutan tak puisan boleh, beribu-ribu orang di Batu Cape boleh, di saat negara PKP. Ini jadi orang akan menimbul, dia boleh aku tak boleh, jadi timbul masalah. Jadi saya mengharapkan supaya pihak pimpinan negara, pihak yang menjaga Majlis Keselamatan Negara dapat mencari formula yang terbaik. Bagaimana, saya yakinlah ini orang kampung ni, dia surau duduk 37 orang tu bukan dapat apa pun, dia semayang. Dia meneruskan daripada maghrib tu kelas semayang isyak. Jadi kalau begitu, kalau rasa agak lebih, mas pergi ke masjid tu tengok surau. Kalau surau bagi tegur lah. Cik, tak maaf cik, tak boleh ramai ni. Ini benar boleh 10 orang, 20 orang. Pastikan penjarakan sosial. Jadi kalau kita tegur, ada penjarakan sosial. Jadi bukanlah mesti rigid sangat undang-undang tu. Ya saudara? Saudara Wari, UMNO ambil lah semula. Lah sebenarnya saudara, saya melihat bahawa sebenarnya dengan perintah kawalan pergerakan, PKP dan juga pengumuman total lockdown ini, rakyat diundang kebimbangan. Apakah benda ini dapat terlaksana? Sebab apa ni, kalau setakat sekat pergerakan tetapi buka sana buka sini, tak ada undang, tak ada maknanya. Ini yang beria nak putus sekarang kan Covid katanya. Macam mana? Sekarang ini bukan total lockdown. Sebab itu ada pelayan menghantar kirim saya, dia kata jangan bodohkan rakyat. Bagi saya jangan mempermainkan pemikiran rakyat. Tak ada bezanya total lockdown sekarang ni dengan beberapa PKP sebelum ini. Tak ada beza. Sebenarnya kes ini akan dapat dicegah atau dikawal untuk menjadikan 3 angka. Ini boleh tercapai, tetapi kalau dibiarkan juga. Kalau PKP total lockdown. Jadi tidak. Dia kata lockdown korok natang apa katanya. Banyak yang unlock dan yang berisiko beroperasi seperti biasa. Kebanyakan yang berlaku macam di kilang, ada section-sectionnya. Setengah satu section itu dijangkiti oleh virus corona. Adalah dapat jangkitan. Sepatutnya the whole kilang tutup. Tapi masih dibenarkan beroperasi. Ini masalahnya sebab dalam kata total lockdown ni sepatutnya kilang-kilang mengadakan satu menyembuh ubat dan sebagainya tempoh 14 hari. Lay off semua pekerja. Jangan masuk kawasan kilang, kilang disembuh dengan semburan-semburan ubat untuk mematikan sebarang kuman. Sepatutnya begitu, bukan terus dibuka. Sebab saya tengok sekarang ni, mengikut laporan akhbar berita harian, 95,142 syarikat menurut berita akhbar itu, perniagaan dibenarkan oleh Menteri Perdagangan dan Perindustrian Azmin Ali. Lah, keadaan ini buat kita tanya macam mana ni? Kata lockdown. Kamu nak lockdown dah totally. Bukannya kamu buka balik sana boleh, sini tak boleh. Ini tak benar. Jadi saya menghormati macam di Sarawak, menteri dia, ketua menteri dia ni Dato'
petinggi Abang Johari, mereka serius. Walaupun sekarang ni Sarawak tinggi, tapi beliau mengeluarkan bantuan. Setakat ini mengikutnya sejumlah berapa? Kerajaan Sarawak telah belanjakan sebanyak 242 juta setakat ini dalam usaha menangani penularan wabak COVID-19 di negeri sebut. Itu kata daripada petinggi Abang Johari. Di mana perbelanjaan merangkumi pelbagai aspek termasuk kos kuarantin ataupun menghantar bekalan makanan, logistik serta peralatan. Jumlah sebut katanya tidak termasuk pakej bantuan khas Sarawak. Rupanya Sarawak ada bantuan pakej bantuan Sarawak sayang BKSS 1.0 hingga 5.0 iaitu sebanyak hampir 3 bilion. Jadi ini cara kerajaan negeri Sarawak menangani rakyatnya. Sebab itu kita mengharapkan supaya dah ada duduk rumah jangan keluar. Dan hari ini kita masih lagi bercakap bila saya dengar semalam tentang Perdana Menteri membuat kenyataan, ada moratorium dan sebagainya. Belik, saya tengok moratorium tak sampai ke mana, sama juga. Apabila kita ingatkan automatik, ini tidak. Rupanya ada syarat. Automatik ada syarat. Kalau ikut terjemahan undang-undang, dari segi aspek undang-undang, saudara, ada dua sebenarnya. Satu golongan saja yang layak memohon untuk moratorium. Itu rakyat yang golongan B40. Bagaimana dengan M40? Mereka juga turut terkesan. Yang ramai terkesan sangat yang memiliki kenderaan dan sebagainya, M40. Mereka tentu banyak terkesan, tetapi moratorium ini tidak disasarkan oleh mereka. Jadi rakyat yang terjejas katanya adalah ekoran kehilangan kerja. Jadi sepatutnya letakkan perkataan bukan dan. Kalau diletakkan syarat, maka naklah memohon moratorium. Dia kena mohon pula. Sepatutnya siapa bagi tahu pada bank. 2 hari lepas saya dah beri pencerahan. Setiap bank mempunyai keuntungan yang begitu besar. Berbilion. Apalah salahnya tanda mereka juga bersama-sama dengan kerajaan sehingga kerajaan terpaksa mewujudkan total lockdown ini. Mereka memberi bantuan kepada peminjam-peminjam mereka. Kena ingat, setiap peminjam itu adalah pelanggan bank. Cuma hari ini pelanggan-pelanggan anda dalam keadaan susah. Kena ada berfikiran yang begitu. Bukanlah pelanggan ini mesti mesti dilihat sebagai peminta sedekah. Mesti buat permohonan. Sepatutnya okey, kita faham semua peminjam bank yang berlanggan dengan bank kami, maka untuk 6 bulan ini nak bayar, tak bayar kita ambil tindakan. Buat itu pun cukuplah. Sebab ada orang nak ambil moratorium, ada orang ada kemampuan, dia bayarlah. Jadi beri kenyataan bahawa bank tidak akan mengambil sebarang tindakan untuk tempoh 6 bulan kepada mereka yang tidak berkemampuan untuk melunaskan bayaran ansuran. Ini lebih murni. Dan setiap bank buat kumam gitu, apa salahnya? Dan bank negara, apa salahnya? Bukan tak ada caranya. Kita warga bangsa cinta damai. Negara Malaysia ini mempunyai rakyat yang tahu menyantuni, yang tahu berterima kasih. Bukan hanya one way traffic. Ini tidak. Bila dalam keadaan begini, orang tak ada duit, I'll take action against you. Cukuplah dalam keadaan susah. Semua orang susah. Anda mungkin pegawai bank ada gaji. Bank membuat keuntungan sebab laporan yang kita terima, bank untuk suku tahun pertama ada buat 2 bilion, 3 bilion. Artinya hutang itu tetap hutang sabar. Kerana negara dalam keadaan total lockdown. Yang kedua, perintah kawalan pergerakan. Orang tak boleh bekerja, tidak ada source of income. Kamu ambil tindakan nak buat macam mana orang tak berdaya? Orang tu dulu mungkinlah dia kuat. Dia dah sakit, terlantar sakit. Kalau tak kau sepak dia, tak boleh buat apa. Seperti saya kata, ini perangai macam balon kelai mabuk lah. Kalau kamu hebat, saya nak bertumbuk. Sebab cahaya orang tengah segar. Mari lawan. Ini tidak, kawan dohir raya nak kena mabuk, kau pergi pelempang. Inilah umpamanya. Orang nak kena kemabukan, mabuk. Tak tahu macam mana nak buat. Nak fikir soal keluarga, nak cari makan, nak fikir macam mana kehidupan. Pekerjaan tak ada, pendapatan dah hilang. Datang surat, sila jelaskan bayaran bulanan. Nak bayar ikut mana? Ini kalau ikut arwah Allahyarham mak saya dulu masa kita tak ada duit, dia cakap, mak, cikgu nak minta duit bayar yuran. Bukan banyak 40 sen. Saya mengimbau teringat. Lain kali Allahyarham ibu saya kata, nak korek mana, nak jual bulu mana lagi, nak cari duit, duit tak ada. Masalah sekarang rakyat tak ada duit. Zafrul, you sebagai Menteri Kewangan, arahkan Gubernur Bank Negara hantar surat pada semua bank, moratorium wajib ataupun moratorium pada semua peminjam.
They want to pay, carry on. If they don't want to pay, it's okay. No tindakan. Buat kenyataan tidak ada tindakan akan diambil selama tempoh 6 bulan. Cukup. Ini anda biarkan peminjam berada dalam keadaan keluh kesah. Kasih mi, Aisina dah jadi malap. Bukan malap lagi, dah gelap. Sebab 2 minggu ini pejabat Kepulauan Sebelah Pekerja bertutup. Saya pun hairan bagaimana Menteri Kewangan boleh mengizinkan benda begitu. Nah, ini keadaan saya. Kadang-kadang saya nak marah. Bukan tak boleh santun. Bukan tak ada warga yang punya wang yang bertanggungjawab nak melunas. Siapa nak berhutang berterusan? Siapa nak menanggung hutang dalam hidup? Sebab kita sentiasa berdoa, Ya Allah, Ya Tuhanku, usaikanlah beban hutang yang terpikul di bahuku. Kita berdoa. Cuma dalam keadaan sekarang ni tak ada upaya. Sabar. Kenapa bank tak boleh sabar? Kenapa perangai Yahudi sangat bank ni? Memanglah saya kata bank ini perangai dia tak ada hati. There is no feeling dalam pihak banking. Dia fikir untung. Tak kisahlah bank Islam ke, bank Yahudi ke, bank luar negeri ke, dia fikir keuntungan dia saja. Tidak memikirkan masalah pelanggan dia. Kena ingat, mereka adalah pelanggan anda yang dalam keadaan susah sekarang. Kalau begitu, apakah mereka bekerja untuk anda? Peminjam is not your slave. Mereka bukan hamba abdi anda untuk mencari wang setiap bulan mesti bayar. Ada ke tak ada, hutang kena bayar. Nak cari curi ke, samun ke, rompak ke, ni tak betul. Berikan moratorium. Perdana Menteri kata ada moratorium lanjutan. Okeylah. Maksudnya hint sudah diberi. Apa ada masalah? Cuma saya katakan tadi, beri pengetahuan kepada semua pelanggan anda. Bukan hamba abdi anda. Bukan kuli batang anda. Pelanggan anda bahawa pihak bank dengan ini turut bersimpati dengan situasi negara hari ini. Jadi kepada mereka, peminjam-peminjam yang tidak berkemampuan untuk melunaskan bayaran ansuran bulanan, maka pihak bank memberi kelegaan selama 6 bulan. Full stop. Jadi tak usah ambil tindakan. Tak payahlah nak panggil lawyer, buat surat, hantar surat. Lepas tu yang menyampah sangat tu, gunakan orang lagi, telefon. You punya kereta tak payah lagi tahu. Nasib baik tak kena pada saya. Kalau kena dengan saya, kena dapat maki percuma. Percuma kena maki dengan saya. Orang tengah susah. Siapa nak lari daripada tanggungjawab? Rakyat Malaysia ni rakyat yang cukup bertanggungjawab. Sebab itu bank-bank di Malaysia ini subur. Banyak bank. Sebab bila pinjam kita bayar. Tak ada pula orang nak lari dari pinjaman. Memanglah kalau dia lari pinjaman tu sebab mereka dah tak upaya, dah tak berdaya. Jadi saya haraplah supaya ini gambarannya. Saya bila cerita dia akhirnya tak sampai lagi ni. Saudara, saya melihat sekarang ni di Putrajaya sebagai kata dia kucak-kacir. Sebab semalam sebelum Perdana Menteri membuat keputusan khas, keputusan Majlis Keselamatan Negara telah memutuskan bahawa segala pelepasan itu diberikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan Datuk Seri Sabri yang saban hari memberi penjelasan. Saban hari yang menerima kena maki hamun dengan apa rakyat kalau silap bagi penangan dan sebagainya. Segala keputusan yang dilihat agak menyusahkan. Tetapi petang semalam tiba-tiba dalam mesyuarat yang tergepur apa semua tu timbul satu kenyataan bahawa semua pengecualian ini mesti melalui MITI, Menteri Perdagangan dan Industri Azmin Ali. Saya kata apa hal ni? Kerana untuk menimbangkan warga kapitalis. Dan akhirnya timbullah benda yang paling kontroversi. Apa yang paling kontroversi? Apabila MITI meluluskan operasi kilang arak, okey. Saya kata apa hal negara ni? Operasi kilang arak boleh beroperasi, iaitu Kasbuk apa tak silap saya. Jadi dalam keadaan begini, saya teringat 2 hari lepas Datuk Azrina Osman di mana speaker dah melihat bertelagah dengan speaker. Speaker adalah daripada calon pilihan Kerajaan Perikatan Nasional, Parti Pribumi. Azrina Osman adalah ahli parlimen daripada UMNO yang menuntut supaya parlimen dibuka. Tapi beliau disongsong oleh speaker. Sedangkan beliau menuntut supaya keabsahan parlimen, the legitimacy of parlimen itu diteruskan. Supaya ada persidangan, bukan nak becak orang.
supaya segala semak dan imbang ini dapat dilakukan demi negara. Jadi Datuk Azrina Osman sebagai timbalan speaker, dia kata jangan mandulkan parlimen berterusan, supaya jangan parlimen ini dilihat seperti lumpuh oleh negara luar. Teruskanlah persidangan, dan beliau sebagai timbalan speaker, dia tahulah nak pimpin macam mana supaya tak kecoh dan sebagainya. Ini bukan soal nak buat usul undi tak percaya dan sebagainya, supaya ada semak dan imbang, dan supaya menteri-menteri dapat mendengar masalah rakyat. Itu matlamatnya. Tapi ia disongsong oleh speaker. Saya pun malah nak baca kenyataan, tapi saya tahulah bahawa itu mengikut kehendak sana lah. Sedangkan benda ini bercanggah dengan separation of power. Eksekutif tak boleh campur urusan parlimen. Terpulang daripada speaker, timbalan speaker memutuskan bila nak diadakan sidang parlimen. Malahan, Duli Yang Maha Mulia Tuan Agong pun telah bertitah. Mulia hati tuanku. Tuanku kata, okey, nak buat sidang parlimen boleh diadakan, tak ada masalah. Baginda pun dah titah, tapi kenapa mereka sanggup menyonsong titah tuanku? Ini permasalahan yang saya lihat. Dan Datuk Azrina Osman, dia menyantuni titah tuanku. Sepatutnya buatlah persidangan. Jadi itu perbalahan pertama yang saya nampak. Antara kumpulan daripada speaker dengan timbalan speaker. UMNO dengan PBM. Yang kita saban hari duk cakap, keluarlah. Tak juga agak keluar ni. Tariklah. Kini, bila semalam, sepatutnya benda tu bila terpulang pada Datuk Ismail Sabri dengan Datuk Hamzah Zainuddin lah, tak puas hati. Sebab Azmin kata I must make the decision. Aku mesti dilihat sebagai pembuat dasar jugalah. Mesti melalui MT. Maka mesyuarat dipengusikan oleh Perdana Menteri. Khabar mengikut daripada kenyataan media tu, kabarnya Perdana Menteri bersetuju bahawa pelepasan ini diberi kepada Azmin Ali sebagai Menteri MT. Dan akhirnya kilang arak pun boleh beroperasi. Dalam keadaan begini kita nak bertanya lah. Kita sebab kerana nak menyantuni kononnya tidakkah itu betul dan sebagainya ni, banyak pihak timbul polemik. Jadi sekarang ni ada yang dari Kelantan tulis kat saya, baru ambil tahu arak tu adalah antara perkhidmatan perlu dan penting musim Covid ni. Tanya Alapas. Ini warga Kelantan atasnya. Masalah sekarang ni, dalam keadaan begitu semalam juga saya dengar seorang Lebay pula mempertahankan, mengatakan bahawa arak itu adalah perbuatan Allah. Allah itu adalah ciptaan Allah. Ini arak itu. Jadi saya kata, dalil apa Lebay seorang ni? Memanglah apa sahaja yang ada di muka bumi ini adalah creator of the God, adalah ciptaan Allah SWT. Tetapi ada batas-batasnya. Saudara, jangan lupa, apa sahaja di dunia ini adalah ciptaan Allah. Sebab itu Allah menciptakan. Contohnya, saya kata contohnya, wanita yang cantik, yang rupawan, yang menawan. Supaya masa orang lelaki tengok, oh subhanallah, hebatnya ciptaan Allah. Tetapi bukan boleh dibuat sembarangan. Bukan boleh sembarangan, sama dia anak dara ke, atau dia isteri orang ke, atau mak janda ke, main terpa je, main usung je. Tak boleh. Ada dia punya tata karma kehidupan. Itu ciptaan Allah yang cantik. Bunga pun bunga mawar yang indah itu ada durinya. Apatah lagi kalau wanita. Bukan boleh usung sana usung sini. Ataupun kamu nak menimbulkan fitnah. Jadi itu ciptaan Tuhan. Begitu juga dengan apa yang khinzir. Ciptaan Tuhan. Takkan kita boleh buat ini barbecue. Kerana ciptaan Tuhan. Ni Pak Lebay ni saya tak faham. Bila Pak Lebay ni mengatakan bahawa ni arak ni, sedangkan kita kena tutuplah kilang arak tu. Jangan kita mengundang kemurkaan lagi kerana kita meraihkan arak tu. Apabila kamu mengizinkan kilang arak ini dibuka, seolah-olah kamu meraihkan kehadiran arak ini. Kamu meraihkan supaya orang lebih banyak minum arak. Ini mengundang masalah. Ini mengundang musibah pada warga dunia. Ini masalah yang saya nampak. Tapi Pak Lebay Seko ni, dia pun mengeluarkan dalil ni, macam-macam dalil lah. Saya kata dalam hati saya, kau selesaikanlah masalah kamu dengan pihak polis di Terengganu sudahlah Pak Lebay. Inilah masalah sekarang ni. Bila kerana dulu, kalau di luar kerajaan, ya Allah. Kalau mereka berada di luar kerajaan, setengah mati dia akan maki. Arak itu haram, wajib kita tentang. Kalau kita menentang arak ini, kalau kita mati, mati syahid. Mesti begitulah dalilnya. Sedangkan kalau kita baca pula, saya bukan pelajar tinggi sangat dalam agama saya, tidak.
Nabi Muhammad SAW menyatakan kamar apa semua. Kalau kita mati besok, dia kata, kita akan dapat ada juga arak yang tidak memabukkan. Arak yang manis. Rasanya, enak rasanya yang tidak memabukkan disediakan di syurga nanti. Itu pengetahuan saya. Dia sabarlah yang kamu nak kata arak ni ciptaan Tuhan. Jadi nak mengiyakan supaya keputusan kerajaan, keputusan daripada Azmin Ali mengizinkan supaya kilang arak ini boleh beroperasi supaya dilihat bersama-sama, supaya dilihat mempertahankan keputusan kerajaan. Ini tak betul. Ini tak betul. Dan akhirnya hari ini keluar pula satu kenyataan daripada Datuk Ismail Sabri. Dia kata bahawa arak bukan essential product, bukan makanan kepentingan. Maka dia dengan tegas mengatakan kilang arak ditutup. Saya melihat akan ada pertembungan. Confirm akan ada perbalahan antara Datuk Ismail Sabri dengan Azmin Ali. Dan jangan lupa, Datuk Ismail Sabri adalah naib Presiden UMNO. Di sini saya nak bertanya kepada ahli-ahli Parlimen UMNO yang menjadi ahli member of the Cabinet. Anda nak mempertahankan siapa? Betul saudara ini Basri? Arak tak arak. Dan sekarang ni ahli-ahli Kabinet daripada UMNO ni, anda nak mempertahankan siapa? Anda nak mempertahankan Ismail Sabri ataupun anda nak mempertahankan Azmin Ali? That's your choice. Keadaan sekarang ni. Now, gelanggang sudah terbuka. Sebab itu saya kata, bagaimana yang dinyatakan oleh Yang Berhormat Tengku Razali Hamzah? Dulu lagi dia kata, tariklah, sudahlah. Jangan kita bersekongkol. Ini apa sahaja mereka melakukan kesilapan yang terpaliknya pada UMNO. Sudah-sudahlah. Dan saya yakin ada lagi, mungkin ada kalangan ahli-ahli UMNO mengatakan tindakan Datuk Ismail Sabri itu tindakan yang keras, tidak pada toleransi semua. Bagi saya, itu satu keputusan yang betul. Cuma kita tak dengar sokongan daripada Pak Lebay. Tak ada. Tapi kalau Datuk Ismail Sabri petang tadi mengeluarkan kenyataan bahawa kilang arak ditutup. Itu keputusan dia sebagai orang yang bertanggungjawabkan menjaga soal hak keselamatan bagi pihak Majlis Keselamatan Negara. Now, kita nak tengok apa dia keputusannya. Kalaulah beliau disonsong, sewajarnya lah. Inilah detik akhirnya untuk kita meninggalkan secara total. Ahli Parlimen daripada UMNO keluarlah. Sudahlah kita bermasalah dengan lembaga getah asli, Datuk Tajuddin Rahman yang disingkirkan 24 jam, yang tidak dihormati. Kenyataan Datuk Azalina yang mahu bercakap dengan baik, menjelaskan pun disonsong oleh mereka. Dan saya melihat besar kemungkinan kali ini kalau berlaku persidangan Parlimen, speaker pun nanti akan ditukar. Saya melihat kadang-kadang begini. Saya jadi banyak sangat saya bercakap benda ini terlepas pula, terlajak pula. Sebab saya nak menyantuni 37 perkara yang perusahaan Perdana Menteri. Ya, lepas-lepas dah sesak betul. Saya nampak dah mengarut dah. Dah bercempera keadaan di Putrajaya, di anjung kuasa Putrajaya sekarang ni. Dah macam tak terkawal. Petang bagi pada Azmin Ali balik kuasa. Hari ini Menteri Pertahanan memberi kenyataan. Dalam waktu yang sama, masalah apa yang berlaku saya tak tahu lagi tentang orang masuk pencerobohan dan sebagainya. Menteri-menteri lain senyap. Ini keadaannya. Nah, sebab itu saya tengok semalam Pertuan Perdana Menteri dia kata pertama sekali kerajaan akan melaksanakan PKP yang lebih ketat. Katanya lebih ketat. Ketat macam mana kalau kilang bagi beroperasi? Kemudian dengan tindakan diambil setelah trend kes-kes COVID-19 yang mendadak. Semua dah tahu. Dan jadi kerajaan punya ruang fizikal yang amat terhad. Macam mana kata kerajaan punya ruang fizikal yang amat terhad? Tidak terhad. Cuma kita tak serius. MKN kata tak boleh bergerak. Sudahlah. Sebelum itu PKPB lah, PKP, macam-macam PKP. Jadi bila wujud PKP, ikut sajalah. Tak nak ikut. Nah, ini masalah sekarang ni. Contoh, Parlimen memberi kewangan yang cukup kepada Menteri Sains dan Teknologi membuat tempahan tentang pembelian vaksin. Hari ini sebenarnya sahaja orang yang bertanggungjawab dalam meluluskan kewangan membeli vaksin ini adalah Perdana Menteri, Menteri Kewangan, Menteri Kesihatan dan Khadijah Jamaluddin. Keempat-empat mereka tidak boleh lari daripada kebertanggungjawab bersama kerana kerajaan Belanda telah mengeluarkan kenyataan yang dilaporkan oleh Mail. Daily Mail juga melaporkan kenyataan bahawa pihak menterinya bahawa kita tidak membayar 3 bilion. Kita cuma bayar 1 bilion. Ada wang yang dibayar tidak cukup. Terpulang pada Khadijah Jamaluddin nak jawab sama ada dia kata dia tempah ini dapat China banyak ini. Itu terpulang.
Tapi masalah sekarang ni kita cuma membayar sejumlah 1 bilion saja. Itu yang disongsong oleh kerajaan, bagi pihak yang mengeluarkan ini vaksin. Dan kita menghadapi masalah ketidakcukupan vaksin yang dipertikaikan sehingga hari ini. Dan kita melihat bahawa peruntukan pembelian vaksin bukan sedikit. Dengan harganya kita tak tahu dan sebagainya. Jadi keempat-empat mereka harus bertanggungjawab. Kalau berlaku perubahan kerajaan, pimpinan kerajaan yang akan datang harus mengambil tindakan jika berlaku sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang tak betul. Kalau yang betul, alhamdulillah. Kita nak tengok ketelusan. Kemudian atas keprihatinan terhadap kerajaan, terhadap rakyat, katanya kerajaan akan berusaha sedaya upaya untuk kesejahteraan semua. Itu memang betul lah. Hasil suntikan fizikal membuatkan ekonomi semakin pulih. Ini satu kenyataan. Semalam saya kata, Tan Sri ni dia baca teks ke ataupun dia tahu. Bila dia kata hasil suntikan fiskal membuatkan ekonomi semakin pulih. Ekonomi mana yang pulih? Yang mengatakan ekonomi pulih ni Azmin Ali. Pulih mana? Sedangkan penabur lari luar negeri. Jadi buat sepatutnya tak sebut pun masalah itu. Persoalan tentang ekonomi negara. Kita sebab itu kita ada lockdown, minta rakyat duduk di rumah, kurangkan perbelanjaan, dan kerajaan akan mencari upaya macam mana untuk membantu rakyat yang terkesan. Ini tidak. Dia kata hasil suntikan fiskal membuatkan ekonomi semakin pulih. Dan program bantuan pemekasan tambahan pemekasa berjumlah 40 bilion. Terima kasih. Ada peruntukan disediakan untuk rakyat 40 bilion daripada kantong negara. That should be the way, itu sepatutnya. Tapi bila nak bayar? Cara macam mana? Ini persoalan yang selalu saya tanyakan. Macam mana? Apa caranya supaya 40 bilion ini benar-benar sampai kepada rakyat keseluruhan? 32 juta, kalau tidak pun 30 juta, mungkin 15 juta lah bagi pada ketua keluarganya ke. Kemudian berlandaskan 3 matlamat utama, 1 bilion untuk memperkukuhkan sistem kesihatan awam. Saya pun nak pening bila dia kata 1 bilion itu untuk memperkukuhkan sistem kesihatan awam. Kita dah ambil 3 bilion, kita tambah lagi 2 bilion, kemudian tambah lagi 5 bilion. Kalau begitu, apakah 1 bilion? Dia 11 bilion dia tadi. Ini tidak jelas. Kemudian 450 juta untuk kapasiti katil dan peralatan ICU bagi rawatan COVID-19. Yang kita dah bercakap berkali-kali. Kita tahu. Bukan kita tak tahu, sepatut itu dia utamakan. Dan kenapa tidak dalam keadaan perintah darurat ini, kita gunakanlah klinik-klinik swasta. Kita gunakan hospital-hospital swasta. Kenapa tak boleh? Kenapa kita masih nak sombong dengan hospital swasta? Kita ada pusat rawatan yang terhebat. Inilah kesannya kerana dulu waktu kerajaan Barisan Nasional memiliki saham terbesar pada semua hospital-hospital swasta yang kelas dunia. Tapi hari ini kebanyakan hospital ini sudah diambil alih oleh syarikat daripada Jepun dan Singapura. Tapi kalau begitu keadaannya, berundinglah dalam keadaan darurat ini, gunakan akta darurat. Mereka pun tak nak kata apa. Ini masalah, saya tahu kekangan kerajaan untuk menggunakan hospital-hospital. Macam kita pantai hospital, ini di Kuala Lumpur pantai hospital, Thomson lah, mana lagi, Mongolia ke apa, banyak hospital yang ada. Begitu juga hospital KM di Ipoh, hospital di Lostar yang bukan milik kerajaan. Kerajaan mungkin tidak dapat untuk mengarahkan supaya hospital ini dibuka. Sebenarnya dalam akta darurat boleh. Sama ada kamu ada willpower, sama ada kamu mempunyai jati diri untuk bagi tahu kita nak gunakan ini untuk memerangi COVID-19. Hospital cakap apa? Lain, you boleh buatlah operation. Okey, jadikan satu section ini untuk rawatan yang ini, rawatan jantung ke aksiden sebagainya. Yang selebihnya adalah untuk COVID-19. Bukan tak boleh. Kenapa tidak dirunding dengan hospital ini? Masih lagi nak bergantung dengan kemah dan sebagainya daripada angkatan tentera. Ini keadaan saya melihat bahawa apa yang berlaku hari ini adalah satu tauladan, adalah satu pengajaran kepada calon-calon pemimpin akan datang untuk memikirkan semasak-masaknya bahawa jika berlaku sesuatu kita mesti ada kesiapsiagaan. Contohnya hospital-hospital yang ada ni, dulu Datuk Seri Najib buat dia untuk semua lah. Tapi dah saham-sahamnya dimiliki, dijual pada Jepun, dijual pada Singapura dan sebagainya. Kita ada banyak
hospital swasta yang boleh kita gunakan. Nah ini jadi kerajaan memperuntukkan 550 juta untuk pembelian. Jadi besok dah habis ni, ke mana nak buang? Nak buang ke laut? Membazir. Gunakan apa yang ada. Kemudian lanjutan daripada itu ada 1,400, ada 14,000 jawatan kontrak sehingga 2022. Tak payah sebut dalam lanjutan lah. Dah tak ada kerja lah Tan Sri. Sasaran vaksin adalah 150,000 dos sehari. Kalau 150,000 dos sehari, artinya kita ada 30 juta, 32 juta rakyat kita. Katalah hendak pakai dalam 28 juta rawatan sebagaimana dinyatakan oleh Khalid Jamaluddin. Artinya kalau 150,000 10 hari 1,5 juta lah. Berapa lama nak habis ni masalahnya? Jadi aset kerajaan kita gerakkan bagi menghantar penerima vaksin ke PPV, Pusat Pelaksanaan Vaksin. Jadi bagi saya nampak ada benda tak kena ni. Agenda perhatian rakyat menjadi keutamaan. Jadi ringgit Malaysia 21 bilion untuk tambahan kadar BPR. Terima kasih. Okey, itu sepatutnya. Bantuan moratorium atau pembayaran balik kepada golongan B40 yang hilang pekerjaan dan PKS terjejas. Kenapa dispesifik kepada B40 saja? Dan mesti minta memohon daripada bank untuk membuktikan bahawa hilang pekerjaan dan sebagainya. Macam saya kata tadi lah, sepatutnya moratorium terlaksana dengan sepenuhnya. And then skim rehabilitasi biasa. Sebab dia kata skim rehabilitasi sewa beli bas dan teksi dilancarkan. Kita PKP lockdown. Lockdown perlu apa nak pakai bas apa semua? Tak ada keperluan. Dan saya tengok lagi pembiayaan mikrokredit dengan kadar 1%. Sekarang ini saya nampak semalam punya kenyataan yang dibuat yang rakyat nak tahu berapa kerajaan buat persiapan persediaan untuk membantu rakyat yang terkesan oleh PKP lockdown. Itu saja. Tak payah ceritalah pekerjaan ini orang tadi kan. Tak ada. Sebab tidak boleh bergerak. Soal ini nak buat selepas 12 minggu selepas PKP lockdown ini, itu soal lain. Sebab kita melihat bahawa adanya kemungkinan bahawa PKP lockdown ini berlalu sampai 2 bulan. Jadi dalam tempoh 2 bulan ni tak payahlah Tan Sri Perdana Menteri menghabiskan masa rakyat nak dengar sembang yang tak bertepatan. Rakyat nak tahu. Sebab itu saya kata semalam, saya dengar tak ada. Akhirnya rakyat rasa kena kencing lagi lah. Kita ni cakap je pumpang. Tapi tak ke mana pun. Saya minta maaf lah Tan Sri. Sebab tak payah sebutlah lembaga hasil dalam negeri nak pertimbangkan, lepas tu marah. No. Lockdown, moratorium, semua hutang dengan kerajaan ni dia bekukan sementara, pembayaran balik. That's all. Lepas tu Akta 86 ditambah baik. Diskaun bil elektrik. Okey, diskaun bil elektrik 10%. Dan sekarang ni kata orang tak boleh nak bayar. Sebab itu Datuk Samsul Nasrah kata, tak apalah. Untuk bulan Julai ni tak apalah, kalau tak bayar pun tak akan dipotong. Itu sepatutnya diumumkan. Bukan kata okey tarikh 10%. Dan Perdana Menteri tidak akan mengambil gaji selama 3 bulan. Ini persoalan yang paling besar. Tak ambil gaji ni Tan Sri, kita tahu bagaimana dengan allowance, bagaimana dengan perk. Ini cerita sebenarnya, jangan nak tunjuk baik, tapi gaji menteri berapa sen sangat, allowance macam mana? Dan saya bersetuju dengan apa kenyataan daripada sahabat saya Sangkal Lembai, Datuk Zarin. Dia kata tak boleh ni. Dan kata Datuk Sabrici dalam satu Twitternya, dia kata ketakutan menteri-menteri dulu adalah kalau ada usul cadangan daripada pihak pembangkang untuk mengurangkan gaji menteri sebanyak RM10. Artinya kalau gaji menteri itu sebanyak RM10 dikurangkan, dengan sendirinya menteri itu kena berhentilah. Hari ini Perdana Menteri mengumumkan bahawa gaji menteri-menteri tu tak ada selama 3 bulan. Artinya semua menteri kena letak jawatan lah. Kita minta supaya dipotong 50% sebagai tanda keprihatinan. Kalau dah tak ada gaji, mana tak bekerja lah. Rakyat tak boleh nak marah, halangan dia nanti. Tapi apakah dengan tiada gaji ini, perk-perk yang lain ataupun allowance-nya, segala imbuhan-imbuhan yang lain. Ini masalah sebenarnya. Ini adakah persoalannya dipersetujui oleh semua menteri? Apakah ini keputusan Tan Sri? Kalau you punya keputusan sendiri, dia sepatutnya semua menteri telah pun memberi mandat kepada saya bahawa mereka bersedia untuk gaji-gaji mereka dimasukkan dalam tabung selama 3 bulan. Itu okey. Tapi bila kata gaji menteri tak ada,
Saya terkejut lah. Alamak, menteri tak ada gaji. Kalau di parlimen, yang minta datasi apa ini speaker, kami mencadangkan potong gaji Menteri Kewangan RM10. Katanya kalau luluskan, mana kena berhenti. Ini tak ada gaji 3 bulan. Ini keadaannya sekarang ni. Saya bukanlah saya kata nak mengkritik, tidak niat saya. Cuma saya kata cara kita ni jangan sampai diketawakan. Jangan sampai rakyat merasakan bahawa ini hanya sekadar lakonan. Cukup-cukup kita berlakon. Lebih baik kita santuni keadaan sekarang ni, sebab PKP yang kita alami jangan izinkan ada perbalahan. Ini tidak. Masing-masing nak tunjuk kuasa. Kita sambung malam esok lah. Saudara. Sebab waktu pun berlewat sangat ni. Jadi kita sambung lagi malam esok. Selamat menjalani kehidupan terkurung di rumah. Jaga saudara, jaga keluarga saudara. Kita jaga diri kita, kita jaga keluarga kita. InsyaAllah Tuhan akan bersama dengan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.